Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat Mihrab ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama ya kembali pada pagi ini di dalam Mihrab Al-Quran untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Kahfi, muka surat 297
juzuk yang ke-15 ayat yang ke-28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة
خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama dapat kita membaca Al-Quran pada pagi ini.
sambungan daripada surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini pada sahabat-sahabat Mihrab yang sedang menonton live, Ashraf nak memberi promote sedikit barang, produk Ashfira Perfume. Tuan-tuan, sahabat-sahabat boleh tengok kat sini. Yang mana Ashfira Perfume ni mempunyai 3 haruman, 3 wangian yang berbeza yang dipilih sendiri oleh Ustazah Nurhafizah Musa. Beliau yang approve dan memilih haruman cita rasa daripada Ustazah Nurhafizah Musa. Alhamdulillah, ini merupakan second batch. Pada batch yang pertama, minyak wangi ini telah pun habis dan mendapat feedback yang baik daripada customer. Dan ini merupakan batch yang kedua yang mempunyai 3 bau yang berbeza, haruman yang berbeza. Dan istimewanya untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut-pengikut Mihrab Al-Quran, insya-Allah sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume ini. Boleh saja tekan di komen yang admin telah pin. Tekan saja di link tersebut dan sahabat-sahabat boleh menggunakan kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan 2 gift. 2 gift khas untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut Mihrab saja, iaitu sahabat-sahabat boleh beli perfume dengan mendapat gift tasbih 33 tasbih, Allahu Akbar, 33 tasbih, dan juga sahabat-sahabat boleh mendapat Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna berserta dengan bahasa Arabnya, Rumi dan juga terjemahannya. Terjemahan dia Al-Ghafur maksud dia apa, Maha Pengampun dan sebagainya. Jadi ini special untuk sahabat-sahabat ataupun pengikut Mihrab Al-Quran. Boleh sahaja komen ataupun tekan link tersebut, WhatsApp dan tulis kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan free gift ini. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume tersebut. Ada 3 haruman yang berbeza, 2 haruman untuk perempuan, 1 haruman untuk lelaki. Ini salah satu contoh Ashraf buka. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan untuk tekan saja di link tersebut. 1 perfume berharga RM69 sahaja. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya
kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan beriman, seluruh peserta mihrab kajian Asmaul Husna, Ustaz doakan agar semua kita dielak oleh Allah Azza wa Jalla daripada sebarang fitnah dunia, fitnah di kubur, fitnah di pada mahsyar. Seterusnya Allah memasukkan kita ke dalam syurga bighairi hisab, tanpa hisab insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, marilah bersama-sama dengan Ustaz untuk kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, seperti biasa Ustaz ingatkan kepada semua kita agar tolong untuk share, viral dan like akan siaran ini, viralkan kepada seramai mungkin sahabat-sahabat dan teman-teman agar kita mendapat pahala menyampaikan kebaikan kepada masyarakat yang lain. Seperti biasa juga Ustaz memohon kerjasama dengan rendah hati mewakili komuniti Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz, memandangkan kita sekarang sedang bergerak untuk menyempurnakan bayaran bagi pembelian tanah fasa yang ketiga bagi membina bangunan tambahan. Maka dengan itu Ustaz memohon infak pembelian tanah untuk wakaf pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang ketiga. Seterusnya, pendaftaran pelajar tingkatan 1 dan fast track SPM masih lagi dibuka. Tuan-puan dialukan untuk menghantar anak masing-masing, dan insya-Allah kepada sesiapa yang berminat untuk menunaikan umrah di bawah bimbingan ustaz dan ustazah pada 5 hingga 16 Mac dialu-alukan. Dalam slide ini kita ada 12 bimbingan modul Tazkiyatun Nafsi,
modul tazkiyatun nafsi yang insya-Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Ghaffar, yang menjadi salah satu daripada Asmaul Husna Allah Azza wa Jalla. Al-Ghafur ataupun Al-Ghaffar memberi maksud Allah yang Maha Pengampun. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang membicarakan hal ini. Mari kita menikmati ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang Allah yang bersifat Al-Ghafur. Surah Al-Hijr ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Khabarkan kepada hamba-hambaku bahawa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pada pagi ini kita mengenali Allah yang memiliki sifat Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Perkataan Al-Ghafur dan Ar-Rahim dirangkulkan serentak. Sebab apa? Ia merupakan tali menali dan kait mengait antara satu sama lain. Kenapa Allah itu pengampun? Sebab Allah itu penyayang. Mana bukti Allah itu penyayang? Allah mengampunkan dosa kamu. Maka senang cerita, Allah terus memperkenalkan dua sekaligus. Al-Ghafur pun aku, wahai manusia. Ar-Rahim pun aku, wahai manusia. Masya Allah. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita ni penuh dengan dosa. Tidak ada seorang pun yang maksum kecuali para nabi dan para rasul. Maksum maknanya bersih daripada dosa. Bila sebut kita ni manusia, alim macam mana, warak macam mana, wali macam mana sekalipun, kullu banu adamu khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam jenis kaki dosa. Bukan sekadar berdosa, kaki dosa. Apa beza di antara berdosa dengan kaki dosa, Ustaz? Tuan-puan, begini ya. Kalaulah kita ni sekali-sekala main bola, kita dikatakan main bola. Tapi kalaulah kita ni setiap hari main bola, itu namanya kaki bola. Tak dinamakan kaki bola kalau sebulan sekali sepak bola kan? Tak dinamakan kaki pancing kalau sebulan sekali pergi memancing. Yang dikatakan kaki pancing tu apa dia? Setiap hari hampirnya pergi memancing. Asalkan keluar, pergi mancing. Asalkan pergi mancing, keluarlah tu. Nak beritahu, perkataan kaki itu nak menggambarkan kerap sekali. Allah Azza wa Jalla menyebut khatta'un dengan sirah mubalaghah. Manusia ni, kata Nabi, bukan sekadar buat dosa sipi-sipi tak, tapi al-khatta'un jenis kaki dosa. Dan sebaik-baik dosa pastinya taubat dan taubat kepada Allah. Kerana apa? Allah itu Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun, Ar-Rahim dan Maha Baik. Baik sampai ke peringkat Allah itu mengampunkan dosa kamu, memaafkan kesilapan kamu. Yang paling penting tuan-puan, kita mengenali Allah Al-Ghafur. Satu. Yang kedua, ialah kalau kita merujuk kepada surah Al-Kahfi ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjalahumul 'adzab. Shadaqallahul azim. Bermaksud, dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmah. Jika dia mengazab mereka kerana perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka itu. Sekali lagi, pada surah Al-Kahfi ayat 58, Allah gabungkan warabbukal ghafuru. Sesungguhnya Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, Dzur Rahmah, lagi luas akan rahmatnya. Cuba tengok tuan-puan, pada surah Al-Hijr Anal Ghafurur Rahim, pada surah Al-Kahfi wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Semua ini
Allah nak menzahirkan akan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha hebat, Allah maha pengampun. Di ke-19 Allah Ta'ala, bukti ke-19 Allah Ta'ala ialah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-puan, ini namanya kajian Al-Quran. Dengan erti kata lain, pertama sekali betul kita belajar Asmaul Husna. At the same time, kita juga mengkaji Asmaul Husna berdasarkan kepada ayat Quran, dan sekaligus kita juga dianggap sedang mengkaji Al-Quranul Karim. Yang Ustaz nak sebut begini, siapa yang lagi yang lebih baik daripada orang yang bergelombang hidup mengkaji Al-Quran? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu mereka yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Apatah lagi belajar itulah yang dimaksudkan dengan mengkaji, dan apatah lagi bahan kajian subjek matternya apa dia? Kaji Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita berada pada khairukum, manusia yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala kerana diberi ruang dan peluang untuk kita mengkaji Asmaul Husna melalui Al-Quranul Karim. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, seterusnya apa ya? Seterusnya, mari kita tengok Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Baik, berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Nabi menyebut, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan yang tanpa sengaja dan kesalahan kerana lupa serta kesalahan yang dilakukan kerana terpaksa. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Allah Tuhan yang mencipta dan menjadikan kita, pastinya Allah juga maha mengetahui akan titik-titik kelemahan kita yang terlampau banyak. Maka antara titik-titik kelemahan kita apa dia? Ada masa kita terlupa, ada masa kita dipaksa, dan ada masanya kita terlalai, dan ada masa kitanya dalam keadaan yang tak sedar. Jadi dalam hal-hal seperti ini, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Allah Azza wa Jalla memaafkan kita. Contoh ya, contoh. Okey, kita tidur malam, bangun pagi, tengok jam, dah pukul 8, ya Allah, terlupanya, dah tak sedar pun nak bangun solat subuh. Sebab semalam penat sangat buat kerja tu, kerja ni, urusan tu, urusan ni, pindah rumah, angkat barang, tidur jam 3 pagi, bangun jam pukul 8. Okey, apakah sengaja kita tidak solat subuh? Tidak. Penat pun ada, letih pun ada, tak sedar diri pun ada. Itu namanya an-nisyan, terlupa. Maka pada masa itu, memang solat subuh wajib kita qada, tetapi dari segi kod tanya berdosa ke tak berdosa, insya-Allah tidak berdosa. Kenapa? Pertama sekali, Allah tahu titik kelemahan. Kamu bukan tak nak bangun solat subuh, nak, tapi dah tak bangun, apakan daya. Bahkan tak bangun kamu tu pun aku yang menciptakannya. Justru aku yang bersifat Al-Ghafur, Asmaul Husna, juga aku Ar-Rahim, aku ampunkan kamu, maafkan kesilapan kamu. Tunggu lagi kamu kena qada subuh lah. Berbeza dengan kes yang kedua. Kes yang kedua apa dia? Okey, tak bangun solat subuh, tidur malam juga. Kemudian bangun, tengok jam dah pukul 6.30, tapi tak solat subuh. Tidur lagi, tengok jam kali kedua, pukul 8 bangun. Memanglah pukul 8 baru bangun, solat subuh pun sudah habis, wajib qada. Tetapi dalam kes yang kedua, wajib qada dalam keadaan dia berdosa. Kenapa berdosa? Kamu kan dah bangun pukul 6.30. 6.30 tu kan dah masuk subuh, kamu kena wajib solat subuh dulu. Berbeza dengan kes pertama, langsung tak bangun. Itu namanya tidur Ashabul Kahfi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Ustaz nak zahirkan di sini, Allah Azza wa Jalla maha baik, mengampunkan dan maha pengasih dan penyayang. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mari kita nikmati dulu satu doa yang Masya Allah sangat
bagus untuk kita amalkan. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lam bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amadi wa kullu dhalika indi. Yang bermaksud, wahai Allah, ampunlah bagiku kesalahan dan kebodohanku dan sikap berlebihanku dalam urusanku, dan apa yang engkau lebih mengetahuinya dari diriku. Ya Allah, ampunlah bagiku keseriusanku dan gurauku dan kekeliruan dan kesengajaanku, dan semua itu ada pada diriku. Apa yang menarik pada doa ini ialah bagaimana kita memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala hal yang membabitkan kepincangan diri kita. Kita mengaku ada masa kita bodoh, ada masa kita tak tahu, ada masa kita lemah, ada masa kita tak sengaja, ada masa kita lalai, ada masa kita sangsi. Maka itu semua adalah titik-titik kelemahan yang Ustaz sebut tadi. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Maka tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Taala taubat, taubat dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sekali lagi Ustaz cuba menghuraikan secara lebih detail pada saat ini akan maksud Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Ghafur. Biarpun secara umum telah pun Ustaz jelaskan sekejap tadi, apa maksud Allah bersifat Al-Ghafur? Maha Pengampun. Itu secara kerangka umumnya. Namun, bila kita kopak perbincangan secara lebih halus dan secara lebih detail, Masya Allah, Tabarakallah, bagaimana para ulama bersungguh yang teramat sangat membantu kita mengenali Allah Azza wa Jalla, Asma'ul Husna Allah yang bernama Al-Ghafur dengan makna yang lebih dalam. Pertama sekali, apa mereka kata? Ulama menyebut maksud Al-Ghafur pertama mengampunkan dosa dan kesalahan. Allah mengampunkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Satu. Yang kedua, maksud Al-Ghafur ialah menggantikan dosa dengan cahaya hidayah. Contoh kita kata, okey, selama ni kitanya tak solat, akhir sekalinya Allah mengampunkan dosa kita dan Allah twist kita daripada tak solat kepada solat. Selama ni kita ni buat dosa apa dia? Kaki rasuah, kaki menggelapkan wang, kaki tipu orang. Maka Allah pun berikan kesedaran kepada kita dan kita pun dalam masa yang sama berusaha untuk minta ampun daripada Allah. Maka Allah mengampunkan dosa kita, Allah ubah hidup kita kepada mencari rezeki yang halal. Masya Allah. Kalau selama ni hidup kita dalam keadaan lalai daripada mengerti Allah kecuali jumlah yang sedikit sahaja, tiba-tiba kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Allah bukan sekadar mengampunkan kita, Allah bimbing tangan kita, pindah kita daripada kelalaian kepada ingat Allah. Selama ni jarang baca Quran, rajin baca Quran. Selama ni jarang saja menghiaskan diri dengan doa-doa yang maksur, namun sekarang baca doa maksur itu, baca doa ini, baca doa itu. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz sarankan selepas kuliah nanti, pergilah ke kedai buku agama, carilah buku-buku doa. Buku-buku doa yang kecil itu, beli, simpan dalam poket, simpan dalam beg, dan ada masa baca, ada masa baca, ada masa baca. Dan lebih baik jika sekiranya tuan-puan beli buku doa tersebut yang ada doa. Supaya apa? Supaya kita selain daripada membaca teks Arab, kita melihat juga kepada maknanya, dan pada masa itu insya-Allah dia akan menjadi lebih bermakna kepada kita. Dengan penuh keinsafan, dengan penuh kesedaran, rasa kerdil diri pun ada, rasa bodoh diri pun ada, rasa makan di perasan diri pun ada, rasa kecewa diri pun ada. Dalam masa yang sama kita akan terasa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik. Cuba buat tuan-puan. Barulah memaknai maksud menggantikan dosa dengan cahaya hidayah. Ketiga, apa dia maksud Al-Ghafur?
Maksud Al-Ghafur tidak mendedahkan keaiban hamba. Hadirin sekalian, kalau Allah nak dedahkan aib kita di dunia dan di padang mahsyar, siapa yang boleh halang? Tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalangkan. Sebab Allah ni maha segala mahanya. Mana ada satu kuasa atas muka bumi, hatta John Biden, Presiden Amerika sekalipun, nak sue Allah, nak saman Allah, wahai Allah, jangan aibkan, jangan dedah keburukan aku. Allah senang je kata, who are you? Siapa kamu? Jadi, tapi Allah Azza wa Jalla maha baik. Sebab Allah ni Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah selain daripada mengampunkan dosa kita, menutup rapi akan kesalahan dan kesilapan kita. Padahal disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada masa ketikanya dan saatnya di padang mahsyar, digeramnya Allah kepada seseorang hamba yang terlampau jahat, zalim, rakus, kejam, degil, kufur, syirik kepada Allah semasa di dunia, maka Allah tarik hijab sehingga terbongkar segala keburukan, kejelekan yang dia buat semasa di dunia. Akhir sekali dia malu yang teramat sangat. Dia malu kepada kawan dia malu kepada rakyat dia malu kepada PSPA dia malu kepada pasangan dia malu kepada anak dia, kepada menantu dia, kepada ipar dia, kepada besan dia, kepada jiran dia. Malu tak malu pada masa itu, tuan-puan, sampai ke peringkat disebut dalam matan hadis, sampai ke peringkat apa dia? Sampai ke peringkat luruh akan daging-daging yang ada di muka. Daging yang ada kat muka kita ni mustahil kan boleh tercabut, terpenggal. Tapi bila malu yang teramat sangat, kalau malu di dunia sekadar kata merah muka saja, kalau sekadar tersipu-sipu saja, tapi malu akhirat kelak sampai ke peringkat luruh akan daging-daging muka kerana malu yang teramat sangat. Jadi bayangkan hadirin sekalian, Allah Azza wa Jalla untuk kita, Allah tutup itu semua. Allah cover itu semua. Kenapa? Allah tu bersifat Al-Ghafur. Allah bersifat Al-Ghafur. Nah, itu maksud yang ketiga. Yang keempat apa dia? Hadirin sekalian, maksud Al-Ghafur tidak lagi menyeksa akan hamba tersebut. Hamba tu na'udzubillah, kita lah, kalau kita seorang berdosa, memang kita kaki dosa pun kan. Jadi, kita ni, dik dosa yang kita buat, tapi bila kita taubat, Allah ampun dosa kita, maka akhirat kelak, Allah Azza wa Jalla tidak lagi menyeksa kita. Maka tentunya insya-Allah Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam syurga. Dan yang kelima, maksud Al-Ghafur, Allah mengislahkan kita manusia ini menjadi baik. Sebab itulah kita nampak kan kadang-kadang bagaimana seseorang itu pelaku dosa tegar, tiba-tiba berlaku turning point dalam hidup. Turning point dalam hidup. Maka turning point itulah menyebabkan dia berubah, dia bertaubat, dia ubah kawan kepada kawan yang baik, dia ubah environment yang baik, dia ubah cara belanja yang baik, dia ubah cara rezeki yang halal yang baik. Inilah bagaimana Allah membimbing kepada seseorang itu untuk mengislahkan dirinya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kita sangat-sangat dituntut untuk berdoa dan melantun-lantunkan Asmaul Husna yang memberi maksud. Sekejap. Maaf ya tuan-puan. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dituntut supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantun-lantunkan Al-Ghafur dengan membawa 5 kefahaman ini. Maknanya, Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Ghafur. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosaku. Ya Allah, Ya Ghafur, wahai Allah, ambil nombor 2 tu pula, gantikanlah aku dengan cahaya hidayah. Ya Allah, Ya Ghafur, wahai Allah, ambil yang ketiga, jangan dedahkan keaiban diriku di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Ghafur, wahai Allah, ambil yang keempat, tolong jangan seksa aku di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, Ya Ghafur, tolong repair aku supaya aku jadi baik. Allahu Akbar. Selama ni pun kita berdoa juga tuan-puan, wahai Allah, ampun dosa aku, rahmati hidup aku. Tapi sekarang kita melantun-lantunkan Asmaul Husna.
Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Pada masa itu, sebagaimana yang telah kita belajar sebelum-sebelum ini, sesiapa yang melantun-lantunkan Asmaul Husna, maka Allah Subhanahu wa taala akan memustajabkan doanya ketika berdoa dan menyempurnakan hajatnya ketika dia berhajat. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, pada hadis yang ada di hadapan kita ini, Allah nak menggambarkan betapa baiknya Allah dalam mengampunkan dosa kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Zar berbunyi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua berbuat salah di malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni segala dosa dan memaafkan dan aku mengampuni segala dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, nescaya aku mengampuni kalian semua. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Allah ni baik tak baik sampai ke peringkat Allah yang panggil kita, datang kepada kita, bersimpuh kepada kita, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeza. Ini sangat berbeza tuan-puan dengan apa yang berlaku di dunia. Di dunia ni, kalau kita di Malaysia ni, kita ada lembaga pengampunan. Kalau negeri state, raja-raja. Kalau negeri yang tidak ada raja, wilayah persekutuan, Penang, Melaka, maka dia merujuk kepada yang di-Pertuan Agong. Untuk submit ke lembaga pengampunan tu, prosedurnya bertahun-tahun. Ustaz pernah pergi melawat muzium penjara di Melaka, antara lain diberi taklimat tentang bagaimana proses pengampunan dibuat. Oh, Masya Allah. Bukan sekadar tulis salah kertas, submit, esok boleh ampun, tak. Mesti menjalani proses berada dalam penjara untuk tempoh berapa tahun. Kemudian submit performance akhlak ketika berada dalam penjara. Kemudian isi borang itu, isi borang ini, tunggu prosedur itu, tunggu prosedur ini bertahun-tahun. Itu pun dalam ribuan yang minta, dapatlah 2-3 orang. Nak beritahu apa? Sulitnya tuan-tuan dan puan-puan semasa di dunia untuk mendapat pengampunan daripada lembaga pengampunan atas kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan. Compare dengan Allah Azza wa Jalla, tuan-puan. Allah Azza wa Jalla, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai kepada Allah yang memanggil-manggil kita. Wahai hambaku, azhabi aku tahu kamu ni kaki dosa, kamu ni si pendosa, tak apalah, aku ni baik, jom datang kepada aku. Kamu datang kepada aku waktu malam, aku akan ampunkan kamu waktu malam. Kamu datang waktu siang, aku ampunkan kamu pada waktu siang. Maknanya apa dia? Allah semacam nak kata, okey, datanglah ke rumahku, ketuklah pintu 24 jam, aku akan sentiasa menyantuni kamu untuk mengampunkan dosa kamu. Masya Allah, Tabarakallah. Setara tu baik Allah Ta'ala tu pun, kadang-kadang kita tak serius untuk merangkak, merintih, bertenggek kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun dan maaf. Minta juga, tapi ala kadar, kat tangan, ya Allah, ampun dosa aku, maaf kesilapan aku, amin ya Rabbal Alamin. Itu longgar sangat, tuan-puan. Biarlah ada masa yang sangat privacy. Bangun jam 3 pagi, fi jawfil lail, pada waktu malam yang semua orang tidur. Bersihkan diri, kemudian hampas jadah, solat taubat 2 rakaat, sujud menangis habis-habisan atas dosa dan kesilapan yang kita lakukan. Flashback balik, ada masa aku buat dosa dengan siapa dia? Dengan suami aku, dengan isteri aku, dengan anak-anak aku, dengan pembantu rumah aku, dengan kucing yang aku ternak, dengan pekerja aku yang menjadi pekerja aku, dengan jiran, dengan rakyat. Maka minta maaf, minta ampun, minta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Biar nampak tu syiar kesungguhan kita minta taubat kepada Allah. Maka pada masa itu, hadirin sekalian, insya-Allah Allah yang bersifat Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, akan mengampunkan dosa kita di baiknya Allah yang juga bersifat Ar-Rahim.
Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kesan iman dengan nama ini. Apakah kesan keimanan kita dengan Allah yang bersifat Al-Ghafur? Pertama ialah mereka akan memiliki hati yang sangat kuat harapannya kepada ampunan Allah, dan mereka tidak akan putus asa akan rahmat Allah walaupun mereka telah melakukan banyak maksiat dan dosa. Di kefahaman kita pada pagi ini Allah yang bersifat Al-Ghafur, maka kita optimis bahawa sebesar mana sekalipun dosa, Allah tetap mengampunkan dosa kita, dan dalam masa yang sama kita mesti segera datang kepada Allah minta ampun dan minta maaf. Jangan tangguh-tangguh, pendek kata, bab minta ampun ini, khawatir hati kita akan keras membatu. Pada masa itu kita tak terasa lagi buat dosa, kita tak terasa lagi pahit melakukan dosa, sebagaimana kita lagi tak terasa manisnya melakukan ketaatan kepada Allah, kerana hati kita keras membatu. Yang kedua apa dia tuan-puan? Kesan beriman dengan Allah yang bersifat Al-Ghafur ialah mereka akan bersegera bertaubat dan memohon ampunan Allah, dan tidak akan menangguhkannya, sebab ada masanya pintu taubat dan memohon keampunan tidak lagi berguna, iaitu ketika kiamat sangat hampir. Ketika mana kiamat itu sangat hampir. Hadirin sekalian, Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughir-ghir. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menerima taubat seseorang hamba yang bertaubat selagi mana nyawanya tidak berada di halqum. Selagi mana nyawanya tidak berada di halqum, yakni ketika diambang kematian, maka Allah Azza wa Jalla sudi menerima taubat kita. Taubat masa sihat, Allah terima. Taubat masa sakit, Allah terima. Taubat masa tenat pun Allah terima. Tapi bila taubat sampai ke peringkat nyawa berada di halqum, yughar-ghar, Allah tolak. Tapi tuan-puan jangan pula bila dengar hadis ini, oh kalau macam tu Ustaz, saya akan taubat ketika saya sakit tenat lah. Jangan. Sebab apa? Syarat mati bukan sakit. Syarat mati bukan tenat. Syarat mati ni hidup. Hidup. Sekarang ni kita hidup. Sudah ada syarat mati. Boleh jadi kita ni mati dalam keadaan kita sihat. Dan banyak kes berlaku kan. Pagi tadi sembang dengan Makcik Kiah beli nasi lemak. Tiba-tiba dapat berita petang dah meninggal dunia. Ya Allah, begitu sekali mudah. Jadi jangan tunggu sakit tua baru nak taubat. Now, same day, same time untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah kesan yang kedua. Manakala kesan yang ketiga, kurang daripada kita memahami Allah yang bersifat Al-Ghafur, mereka akan memperbanyak amal soleh, memperkuatkan iman, berbaik sangka kepada Allah. Apa lagi? Sebab semua ini adalah di antara penyebab-penyebab utama seseorang mendapat keampunan Allah. Jadi itulah dia hadirin muslimin dan muslimat sekalian, yang Ustaz boleh bahas pada hari ini, Allah yang bersifat Al-Ghafur. Nanti insya-Allah esok hari kita akan bahas lagi pendetilan yang lain, huraian-huraian yang lain yang lebih detail tentang Allah yang bersifat Al-Ghafur. Namun untuk pagi ini sepada itu saja dulu. Ustaz tutup dengan berkongsi satu doa. Surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Doa ini merupakan doa datuk nenek kita. Siapa dia datuk nenek kita? Nabi Adam dan Hawa. Ketika mana kedua-dua mereka diturunkan oleh Allah daripada syurga ke dunia, adalah sedikit kesilapan yang mereka lakukan. Akhir sekali mereka bertaubat, mereka minta ampun, dan taubat ampun mereka dirakam oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala, berkatalah
Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, jika sekiranya kamu tidak ampun dosa kami, wa tarhamna, dan tak kasihan belas kepada kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Jadi sentiasalah berdoa dengan doa ini, tuan-puan. Jadikan ini sebagai muqaddimah kepada tajuk taubat kita. Sebelum kita nak taubat itu dan ini, bermunajat kepada Allah, jadikan doa ini sebagai muqaddimah untuk kita iceberg perbincangan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan, pagi ini apa dia? Kita belajar Asma'ul Husna, Allah yang bersifat Al-Ghafur. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dalam hidup kita, dunia dan akhirat. Akhir sekali, mari sama-sama kita menutupnya dengan membaca surah Wal-Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku
jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati
dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.